Nilai 1 sen. Jarang dah kita nampak kan sekarang. Bukan 1 sen sahaja. Saya kira kalau kita buat transaksi jual beli, kadang-kadang dapat 2 shilling tu muka dah lain dah. Lah ni mana pula nak letak ni dekat dalam beg dompet, dah berat. Dulu 1 sen ni dia buat bayar bil api, bil air kan. Dia ada beberapa sen kat belakang tu masih lagi disimpan. Tapi bagaimana dengan keadaan sekarang? Relevan lagi ke untuk kita simpan duit 1 sen ni? Apakah nilai dia sebenarnya untuk ekonomi sekarang ini? Jadi kita bersama dengan dua individu hebat di sebelah saya ni. Kita menjemput Encik Wan Muhammad Daniel Wan Omar selaku curator daripada Galeri Numismatik Bank Negara Malaysia. Assalamualaikum Encik Wan. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami. Ni orang penting ni nak cerita tentang sejarah 1 sen ni. Okey, dan juga kita bersama dengan Puan Suzana Mat Samsudi selaku fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM. Ini juga yang akan berkongsi dengan kita buah pandangan berkaitan dengan bagaimana relevannya 1 sen, nilainya untuk ekonomi kita. Okey, selamat datang kedua-duanya bersama dengan kita untuk segmen Soal Wang. Kali ini sangat-sangat menarik topik 1 sen. Kadang-kadang kita dah tak fikir dah pun tentang nilai 1 sen. Dengan ada urusan jual beli QR sekarang ni kan. Semuanya transaksi online. Apatah lagi dengan duit siling 1 sen ini entah mana perginya. Kita pun dah tak ada dalam simpanan. Okey, kita mulakan dengan Encik Wan terlebih dahulu. Perbandingan nilai 1 sen ni kalau dianggap duit shilling ni sebagai kapsul masa kan, menunjukkan warisan budaya, tradisi, pembuatan, pencetakan pada tahun tersebut. Bagaimana perkongsiannya kalau mungkin nak kita kaitkan dengan nilai 1 sen ni dahulu dan kini? Dahulu dan kini. Okey, sebenarnya kalau kita tengokkan setiap mata wang yang dikeluarkan oleh pengeluar mata wang tersebut, sama ada Bank Negara Malaysia ke atau mana-mana bank, even kalau kita tengok pada zaman abad ke-18 Masihi, 19 dan awal ke-20 Masihi, so dia ada memang ada satu badan ataupun satu government yang mengeluarkan mata wang. Okay. So mata wang ni dikeluarkan berdasarkan kepada keperluan pada waktu tersebut. Saya mungkin boleh touch sejarah sedikit. So kalau kita tengokkan pada penggunaan 1 sen ni, ia telah bermula sejak penghujung abad ke-18 Masihi, di mana waktu pendudukan British di Pulau Pinang. Okey, British di Pulau Pinang ni dia duduk pada lebih kurang tahun 1700 and then pada waktu tu memang kerajaan British telah mengeluarkan duit 1 sen. Dan even ada nilai yang lebih rendah daripada 1 sen tersebut. Oh, ada? Mereka juga mengeluarkan setengah sen dan juga suku sen. Buat masa sekarang kita tak pernah nampak. Kalau kita tengok benda ni memang ada dalam museum lah, museum dan certain collector ada. Lebih kecil fizikalnya? Fizikalnya lebih kecil sedikit dan dia ada tulis 1/2 atau 1/4 sen. Okey, dari segi nilai pula kita tengok macam tahun 2023 mungkin kita rasa duit 1 sen ni sudah tak bernilai. Macam tak ada nilai dah. Kita tak boleh beli barang pun dengan 1 sen sekeping. Tapi kalau kita tengok pada contohnya pada awal tahun 1920-an, okey, nilai 1 sen, nilai setengah sen, kita boleh dapatkan 1 kati beras atau 1 kati gula. Pada tahun itu? Pada tahun itu, awal tahun 1920-an. Okey, jadi kalau kita tengok 1 sen, dia boleh dapat 2 kati yang bersamaan dengan 1.2 kilogram. Kalau tahun 2023 ni kita tengok 1 kilo beras bersamaan RM2.60, itu untuk beras tempatan. Kalau untuk beras import lebih kurang RM4.50. Kalau gula pula lebih kurang dalam RM2.80 ke RM2.90 sekilo. Itulah harga perubahan nilai, harga nilai kat situ. Kat situ pun kita nampak perbandingan bagaimana 1 sen ni dulu. 1 sen ni maknanya jangan tak percaya kita tengok cerita P.Ramlee kan, 1 sen je naik beca, 1 sen je bayar apa-apa kan. Tapi sebenarnya memang itulah yang dapat diraih dengan nilai 1 sen pada satu ketika dahulu. Okey, sedikit pengenalan. Kita dah tahu perbandingan dahulu dan kini. Kita mungkin nak bersama dengan Puan Suzana juga mengetahui sekarang ini apa yang menjadikan ianya perlu kita fahami adalah nilai yang dapat kita katakan masih relevan ke tidak untuk guna atas urusan jual beli ataupun pertukaran bank. Bagaimana pandangannya? Okey. Saya ringkaskan kat sini. Kalau kita tengok komen-komen tadi, boleh kita ringkaskan bahawa nilai 1 sen ni kita kaitkan dengan nilai transaksi dengan nilai sentimental. Betul, betul. Okay. Jadi bila kita cakap tentang nilai transaksi, 1 sen ni kalau kita simpan daripada tahun 1970-an, 1 sen ni je lah. Kita tak usik apa-apa sampailah tahun 2023. So lebih kurang 50 tahun, lebih kurang macam tu. Sebab
dia dikeluarkan pada tahun 1967, betul? Betul. Tapi saya ambil kira dari perspektif ekonomi, kalau kita kata berkaitan dengan nilai transaksi, dia berkaitan dengan berapa, walaupun dia tetap satu keping je 1 sen ni, tapi apa yang kita boleh beli dengan nilai 1 sen ni kan? Jadi kita kaitkan dengan inflasi, sebab inflasi itu akan mengukur nilai mata wang tu, apa yang kita boleh beli. Jadi secara purata di Malaysia, bila kita cakap tentang inflasi, lebih kurang 3.38% daripada tahun 1973 hingga tahun sekarang 2023, dalam masa 50 tahun. Jadi kalau 1 sen dahulu tu, katalah kita simpan di dalam bank lah contohnya, dan kita tak buat apa-apa, dia kat situ dah dapatlah contohnya pulangan simpanan tu 5% setahun. Nilai dia sekarang lebih kurang 11 sen. Jadi itu nilai 1 sen dulu, tak buat apa-apa pun kan, tapi sekarang dengan 11 sen, mungkin kata 11 sen tu boleh beli apa, tapi tu 1 sen kan. Betul. Okey, kita tak buat apa-apa. Kalilah kalau kita katalah kalau kita simpan 1 sen ni pula setiap hari ada tabung macam tu, satu hari masuk 1 sen. Satu hari masuk 1 sen. Dengan 1 sen yang kita masukkan 1 sen je setiap hari tu, dia boleh nilai dia sekarang terkumpul dengan katalah pulangan 5% tadi, lebih kurang RM800. Wah, 800 ringgit. Senilai yang 1 sen je pun yang kita buang-buang tu kan. Betul. Satu hari kita istiqamah lah, kita buat tabungan. Satu hari 1 sen, dia jadi RM800. Okey, kita kaitkan pula dengan nilai sentimental tadi kan. Jadi nilai sentimental tu kalau kita tengok, dia bergantung kepada permintaan dan penawaran. Jadi ada orang kata ada pembeli dan penjual yang setuju dengan harga tu. Jadi kalau kita tengok pada tahun 1970 contohnya, boleh dilelongkan dalam kadar RM900. Betul. 1 kita sen ada ni. 1971 kita ada duit 1 sen je. Ini semua memang penerbit kita punya lah kan, bukan saya punya. Saya takut nanti kan, ini dia dah cakap awal-awal dah, kena simpan. Kena pegang baik-baik. Ada sekeping sahaja tu dari di tangan Encik Wan. Yang ni tahun 71. Okey, kenapa 1971. tahun 70 dan 71 ni antara tahun yang sememangnya kita katakan duit 1 sen tu sangat berharga? Boleh minta tolong Cik Wan pegang sekali lagi untuk ditunjukkan kepada umum. Sambil-sambil Cik Wan mungkin nak kongsikan. So sebenarnya kalau ikut dari segi nilai numismatik ataupun nilai kolektor, semakin kurang mata wang tu dikeluarkan oleh pengeluar mata wang, so semakin tinggi nilainya. Sebab kalau kita nak tengokkan sebagai contohlah, satu item ni dia satu saja dalam dunia. Contohnya potret Mona Lisa. Sangat mahal. So kita boleh kata sebagai tidak ternilai. Bukan tidak bernilai tapi tidak ternilai sebab sangat mahal. Okey, kalau macam duit shilling pada tahun 70-an tu antara yang kuantiti yang kurang dikeluarkan. Jadi sebab mungkin keperlu kita panggil dia punya peralihan dia pada duit satu sebab sebelum tahun 71 kita tempa duit shilling kita di luar negara. And then tahun 71 baru mula tempa di Malaysia. Lepas tu baru permulaan. Baru antara yang waktu permulaan lah. And then dan bila duit shilling ni bila ditempa, dia kebanyakannya dia tak kembali balik kepada bank negara. Sebab kalau ikut circulation wang kertas semua tu, selepas ditempa bila berada dalam edaran, dia akan kembali balik ke bank negara untuk kita sort balik, tengok macam mana keadaan dan kita akan keluarkan balik untuk edaran. Tapi duit shilling kebanyakannya bila dah dikeluarkan dia akan hilang macam tu saja. Antaranya pergi ke tabung ataupun simpan di bawah bantal dan mana-mana. Jadi kami di bank negara kena sentiasa keluarkan duit shilling supaya jumlah duit shilling ni cukup dalam edaran. Okey. Baik, sekarang ni selain daripada kita kongsikan tentang ini dia keunikan Malaysia kan, setiap negara mempunyai keunikan sendiri dan antaranya adalah diwarisi apa yang kita lihat dengan kapsul masa yang dikatakan duit shilling ini. Dan bila kita katakan tentang contohlah ada harga sekarang ni RM9.99 Puan Suzana. Betul. Kan urusan jual beli padahal dia akan dibundarkan kepada RM10. Sama juga dengan sen yang 45 sen dan sebagainya kan, akan dibundarkan kepada 50 sen. Contohnya seperti itu. Jadi keadaan sekarang ini bagaimana transaksi itu, adakah kita anggap sebagai itu macam nak mengaburi bayangan kita kan, pada walhal akan bayar RM10 dengan tidak ada baki. Bagaimana Puan Suzana nak kaitkan dengan nilai 1 sen yang sepatutnya diletakkan di situ untuk dicukupkan kepada RM10? Okey, bila kita cakap tentang nilai dalam konteks masa, bila kita pergi beli barang nampak harga contohnya RM1.99 kan, 99 sen. Jadi dalam konsep pemasaran dikaitkan kajian menunjukkan bahawa
kita melihat angka tu, kita punya pemprosesan otak, mental kita akan tengok angka di depan. Jadi bila kita nampak contohnya RM1.99, walaupun dibundarkan jadi RM2, tapi kita akan nampak tu RM1. Jadi itu digunakan sebagai strategi pemasaran untuk para penjual. Faham? Tapi kalau kita katakan dalam konteks ekonomi Islam lah, jadi ada juga mufti yang berpandangan bahawa kita tidak sepatutnya bermuamalah dengan cara ini. Jadi sebab bila kita letak di situ harga contohnya RM1.99 secara sejujur-jujurnya kita kena pulangkan balik 1 sen tu. Tapi kita tidak pulangkan. Jadi kenapa kita tidak terus saja letak RM2 di situ? Jadi di dalam konteks perspektif muamalah ada unsur-unsur gharar kat situ. Gharar ni bermaksud ada unsur ketidakpastian. Jadi benda-benda seperti ini perlu dielakkan. Jadi kita bukan kata dari aspek penjual, tapi kita kena ambil kesejahteraan pengguna tu sendiri, pembeli kan. Jadi sebaik-baiknya muamalah Islam, muamalah dalam konteks ekonomi Islam ini kita kena bezakan dengan pemasaran, teknik pemasaran, teknik harga di kalangan barat sanalah yang menggunakan teknik harga 99. Yalah, faham. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Terima kasih Puan Suzana kan. Okey, dan kita juga nak mungkin sebagai pengakhirannya sedikit konklusi daripada Encik Wan kan berkaitan dengan nilai 1 sen ini. Adakah Bank Negara masih lagi menerima nilai 1 sen? Sebab kalau urusan transaksi jual beli di kedai-kedai tidak lagi dah menerima duit 1 sen kan? Bagaimana dari pihak Bank Negara Malaysia? Okey, kami Bank Negara Malaysia sebenarnya tak pernah dimonetize ataupun nyah nilai duit 1 sen. Ini bermaksud duit 1 sen ini masih lagi legal tender dan sah laku. Tetapi dia punya penggunaan dan pengeluaran telah diberhentikan bermula pada 1 April tahun 2008. Okey, jadi sekiranya kita beranggapan bahawa duit 1 sen ini sudah tidak bernilai, sebenarnya kita silap lah. Dan saya rasa ramai di luar sana yang berasa macam duit 1 sen ini tak ada nilai dah. Tapi kita kerap kali dengar tanpa 1 sen tak cukuplah RM1 juta. Tadi ada salah seorang public pun ada cakap macam tu kan. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai banyak koleksi ataupun simpanan duit shilling, sama ada di rumah ke ataupun di pejabat atau di mana-mana, so jangan buang duit tu. So boleh pergi ke mana-mana bank di Malaysia. Semua bank tuan-tuan boleh pergi, sama ada tuan-tuan dan puan-puan ada akaun dengan bank tersebut ataupun tak ada, boleh pergi dan buat pertukaran di sana. Okey, selain daripada duit shilling tu, kalau ada duit rosak pun boleh tukar juga. So dia bukan sekadar duit shilling saja. Boleh tukar. Ataupun terus tak nak yes, kan? Betul, boleh tukar dekat bank. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita sangat kesentukan masa Encik Wan dan juga Puan Suzana. Ini dia setakat perkongsian untuk nilai shilling 1 sen.